Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya dalam perjalanan ke bangunan MITI bertemu dengan bahagian sumber manusia salah satu departmen di bawah agensi kerajaan. Baiklah, untuk video yang ketiga ini saya akan terangkan lebih spesifik berkaitan dengan merangka tentatif untuk program unit uniform, atau kalau di camp unit uniform. Seperti mana yang saya telah sebutkan di video yang kedua, setiap aktiviti di dalam tentatif mesti align atau mesti selari dengan objektif yang telah ditetapkan. Dan objektif tu ada dua je. Jadi bila ada dua, pilih satu saja setiap aktiviti. Dan pada kali ini saya akan terangkan bagaimana untuk merangka aktiviti camp unit uniform. Jadi selepas pelajar sampai ke camp, ada taklimat yang saya telah sebutkan seperti di video yang kedua, iaitu pentingnya taklimat keselamatan dan taklimat kesihatan. Pelajar-pelajar pun bolehlah mulakan dengan aktiviti. Sebaiknya aktiviti dimulakan dengan ice breaking dan mind setting. Kenapa ice breaking dan kenapa mind setting? Ice breaking supaya peserta selesa dengan keadaan dia. Peserta sekolah yang kebanyakannya tidak pernah menghadapi suasana hutan, dan mereka tidak pernah berjumpa dengan jurulatih yang mengenalkan program, kali pertama berjumpa. Jadi ice breaking adalah tools yang biasa digunakan oleh semua camp dan kebanyakan camp di Malaysia ini. Jadi aktiviti ice breaking ni berbagai-bagai lah. Yang penting objektif ni adalah untuk memberikan satu keselesaan kepada peserta dari segi emosi, untuk mereka menjalani pengalaman di camp selama 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam. Jadi apabila peserta selesa menjalani pengalaman di camp selama 3 hari 2 malam, pembelajaran akan mudah dihasilkan dari situ. Inilah pentingnya ice breaking dalam program camp unit uniform. Okey, selepas itu, selepas aktiviti ice breaking, kita perlu ada pengisian yang dinamakan sebagai mind setting. Jadi mind setting ni apa? Mind setting adalah selepas peserta selesa berada dalam ruang program dia bersama dengan peserta yang lain dan jurulatih, pengisian mind setting ini menumpukan ke arah bagaimana peserta ini boleh disetkan minda dia supaya mereka boleh mengikuti program ini dengan lebih baik. Jadi kita terangkan siap-siap pada peserta apa pengalaman yang akan mereka dapati, dan kita terangkan juga secara teori apa pembelajaran yang mereka akan dapat. Pada masa ini kita tak expect peserta akan dapat pemahaman terhadap pembelajaran tu, sebab kebanyakan program, hampir keseluruhan program camp unit uniform yang dijalankan di camp, mereka tidak belajar melalui teori, mereka belajar melalui pengalaman. Jadi di mind setting inilah kita memulakan langkah untuk
mereka memahami bahawa setiap pengalaman akan ada pembelajarannya. Jadi di sinilah jurulatih memainkan peranan dalam camp unit uniform supaya mereka melaraskan bahasa-bahasa yang sesuai untuk pelajar-pelajar camp unit uniform ini. Okey, habis aktiviti mind setting. Tuan-tuan dan puan-puan telah faham kenapa kita perlu ada elemen mind setting ini. Kemudian selepas elemen mind setting ini, barulah tuan-tuan dan puan-puan nak ambil aktiviti apa pun di dalam camp itu, ambillah. Jadi supaya impact program ini dapat dijana dengan baik, dapat dijalankan dengan begitu produktif. Saya ulang balik dalam tentatif kita kena ada 4 elemen awal ini, iaitu talimat keselamatan, talimat kesihatan, ice breaking dan mind setting. Jadi bila asasnya telah kukuh, asasnya telah kuat, maka program-program seterusnya akan dijalankan dengan lebih tersusun dan lebih jelas directionnya. Tidak kira sama ada tuan-tuan dan puan-puan ambil program 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam, 4 elemen ni kita tidak boleh abaikan. Okay, selepas 4 elemen ni, seperti mana yang saya sebutkan tadi, boleh ambil apa-apa aktiviti sahaja. Sekarang ni trendnya adalah camp unit uniform. Ramai guru yang memilih untuk duduk di asrama atas faktor pengurusan risiko yang lebih baik. Ada juga guru yang mahu duduk di kemah. Ini tidak menjadi masalah asalkan keselamatan dan tahap kesihatan peserta dipantau dengan baik. Jadinya kebiasaannya camp unit uniform ni, walaupun duduk di asrama, walaupun duduk di kemah, peserta akan diterangkan bagaimana mendirikan kemah dengan baik dan teratur di bawah tajuk kraf perkemahan. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang ingin merangka camp unit uniform boleh mulakan aktiviti camp unit uniform ni dengan program kraf perkemahan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap aktiviti mesti ada objektif dia, dan objektif dia mesti selari dengan apa objektif yang kita nak, iaitu 2 tadi, iaitu disiplin dan kerjasama. Kalau dalam kemah perkemahan memang ada elemen disiplin, memang ada elemen kerjasama. Walaupun kita boleh campur kedua-duanya, tetapi untuk manfaat yang lebih baik, impak yang lebih berkesan, cuma diterangkan satu saja, sama ada hendak disiplin ataupun hendak berkaitan dengan kerjasama. Dan kerjasama itu spesifikkan. Contoh kita ambil kerjasama. Okey, dalam tentatif tu kita letak kraf perkemahan. Di bawah kraf perkemahan itu, poin dia adalah kerjasama. Okey, peserta, jadi kita letakkan contoh ayatnya, peserta dilatih untuk bekerjasama di dalam satu kumpulan untuk mendirikan kemah dengan baik dan teratur. Contoh. Jadi yang bestnya program camp unit uniform ni, habis slot itu, habis slot kraf perkemahan, dia takkan habis dekat situ. Selama 3 hari 2 malam, dia perlu kekalkan momentum kerjasama tu. Nanti kita akan tengoklah
dalam kemah macam mana susunan baju, macam mana susunan peralatan kecemasan, kalau ada ubat-ubatan, macam mana mereka mengendalikan kebersihan. Yelah, baju basah, baju kotor, jadi macam mana mereka susun barang dalam kemah yang kecil tu. Jadi ini elemen-elemen kerjasama yang bukan diterapkan hanya di dalam aktiviti dalam tentatif tu, tetapi sepanjang program. Dari sinilah yang saya katakan pengalaman mereka akan ditukarkan sepenuhnya kepada pembelajaran. Jadi yang pentingnya apa untuk setiap aktiviti dalam tentatif itu? Contohnya kita ada 8 aktiviti, 3 hari 2 malam. Yang pentingnya adalah mesti ada sesi ataupun slot yang disebut oleh penulis-penulis modul sebagai debriefing, ataupun dengan kata mudahnya adalah slot dalam aktiviti itu yang menerangkan kenapa aktiviti itu dilakukan. Jadi slot-slot ini akan melibatkan pandangan daripada pelajar. Pelajar akan menceritakan pengalaman mereka, dan apabila mereka menceritakan pengalaman mereka secara tak langsung, mereka telah mengubah sendiri pengalaman mereka menjadi pembelajaran yang bagus. Jadi ini yang kita nak. Di dalam debriefing ini, apabila pelajar menukarkan sendiri pengalaman kepada pembelajaran, jurulatih akan guide supaya pengisian dan objektif itu tidak lari. Walaupun betul, memang semua pendapat serta akan jadi betul, sebab pandangan dan pengalaman itu adalah pengalaman yang bagus. Tapi jurulatih yang bagus, organizer yang bagus, mesti menumpukan apa yang kita nak capai. Jadi kalau ada poin yang memang tepat dengan pandangan pelajar, poin itu kita segera ambil dan kita naik tarafkan. Macam tu, supaya pembelajaran mereka menjadi lebih efektif. Jadi itu saja yang penting. Tak kira apa aktiviti yang tuan-tuan dan puan-puan ambil untuk Camp Unit Uniform, sebab pilihan di camp ni terlalu banyak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil aktiviti jungle trekking, boleh ambil river trekking, boleh ambil kayak, boleh ambil asas ikatan, boleh ambil pertolongan kecemasan. Nampak? Contohnya pertolongan kecemasan. Dalam situ diajarkan balutan yang betul apabila berlaku kecemasan. Jadi balutan yang betul apabila berlaku kecemasan itu adalah pengalaman yang berbentuk teknikal. Jadi kita tidak mahu pengalaman itu terhenti sekadar pengalaman. Dan mungkin pengalaman itu, kemahiran itu boleh dilupakan, sebab yelah peserta tak menggunakan sepenuhnya di dalam kehidupan. Tetapi apabila pengalaman itu ditukarkan kepada pembelajaran, ini yang memberikan kesan yang mendalam. Mungkin setahun kepada pelajar, mungkin seumur hidup. Sebab saya ada lihat ramai pelajar-pelajar yang terkesan apabila mereka datang ke camp dengan suasana yang baru, dengan suasana hutan, dengan suasana yang survive. Mereka ingat seumur hidup tentang apa yang mereka lakukan di camp bersama dengan rakan-rakan mereka. Jadi amat penting setiap aktiviti itu diisi dengan pembelajaran, kerana pengalaman yang sukar didapati itu adalah akan menghasilkan pembelajaran yang mempunyai impak yang tinggi. Jadi habiskan aktiviti tuan-tuan dan puan-puan selama 3 hari 2 malam, dan pastikan setiap aktiviti itu mesti ada debriefing ataupun kesimpulan daripada program itu. Tak kisahlah sama ada kesimpulan itu
di akhir program, di akhir aktiviti, ataupun di tengah-tengah aktiviti. Yang pentingnya dalam aktiviti itu mesti ada kesimpulan. Jangan tunggu sampai hari hujung program baru nak buat kesimpulan. Memang susah kita nak mendapatkan pembelajaran yang efektif. Di masa penat tu lah, masa pelajar baru habis program tu, terus kita bagi pembelajaran kepada mereka. Mungkin pembelajaran yang kita berikan tu satu patah ataupun dua patah perkataan, tapi impact dia mudah-mudahan ke seluruh hidup peserta tersebut. Jadi cukup pasal tentatif dan pengisian program. Saya akan terangkan lebih lanjut berkaitan dengan community form di video yang seterusnya. Terima kasih kerana mendengar video dari saya.